Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini sekali lagi Abang nak sampaikan cerita-cerita emas berlaku pada tahun 1970-an. Cerita yang memang cukup menarik kisahnya. Misteri pada masa yang sama ada yang lucunya. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh seorang pakcik yang bernama Halim, berlaku pada tahun 1970-an. Sepanjang itulah 1970-an, dekat satu daerah di Negeri Sembilan, iaitu Kuala Kelawang. Sebelum Abang mulakan cerita, Abang sendiri orang Negeri Sembilan dan cerita ini memang ada kaitan dengan sejarah-sejarah orang dulu-dulu Negeri Sembilan. Kalau orang yang tak tahu, Negeri Sembilan memang terkenal dengan saka harimau. Boleh dikatakan setiap daerah dan keluarga ada cerita tentang saka harimau. Halim menceritakan kisah ini adalah berkenaan dengan atuknya, tapi bukanlah saka itu keturunan atuk dia ataupun kepunyaan atuk dia, tapi orang lain punya. Cerita dia macam ni. Mereka semua ni ada satu rumah pusaka. Rumah tu adalah kepunyaan atuk dia, tapi bukanlah atuk dia dapat rumah tu daripada tok nenek moyang mereka, bukan. Sebenarnya atuk dia berasal daripada negeri lain, iaitu Selangor, dan atuk dia datang dekat Negeri Sembilan di Kuala Kelawang sebab atuknya berkahwin dengan seorang perempuan di Negeri Sembilan. Sewaktu atuk dia berpindah ke Kuala Kelawang, dia membeli satu tanah siap dengan rumah sekali. Tanah tu kepunyaan orang kampung tempatan. Bukan senang untuk dapatkan tanah sebab tanah-tanah di Negeri Sembilan kebanyakannya adalah tanah keturunan atau adat. Tapi disebabkan atuk kepada Pakcik Halim ni berkahwin dengan nenek yang memang orangnya orang situ, jadi agak mudah juga dah dalam proses untuk mendapatkan tanah, siaplah dengan rumah. Sejak daripada mereka tinggal di situ, berkeluarga, membesar, sampailah ke anak cucu, tak ada apa-apa berlaku. Cumanya keluarga ni diberitahu tanah itu telah dijaga oleh sesuatu yang merupakan jelmaan manusia harimau yang ada di tanah tu. Tujuannya adalah untuk mengelakkan daripada tanah tu dirosakkan ataupun diceroboh oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Dengan kata lain, sebagai pelindung keluarga dan tanah itu juga. Tapi itu bukanlah warisan daripada keluarga isteri kepada atuk Halim. Isteri atuk tu memang tak ada kaitan pun dengan cerita ni. Cuma dia beli tanah tu ada belaannya. Jadi banyaklah orang-orang kampung tahu tentang kisah tu. Sebabnya tanah tempat mereka semua tinggal adalah kawasan yang mempunyai saka antara terkuat di kalangan saka-saka yang ada dekat kawasan kampung tu. Jadi dengan kata lain, bukanlah keluarga tu sahaja yang membela saka harimau, tapi ada keluarga-keluarga lain yang turut sama. Tujuannya adalah melindungi keluarga. Walaupun mereka tinggal dekat situ puluhan tahun, tapi ada beberapa peristiwa yang pernah nampak benda tu melintas dekat kawasan rumah, tapi tak banyak. Salah satu ceritanya yang paling terkenal ialah keluarga ni adalah antara keluarga yang banyak duit. Pada waktu tu, zaman 1960-an, 70-an, mereka sekeluarga memang dah berniaga sebab memang ada darah keturunan daripada pedagang-pedagang orang Minangkabau. Jadi memang mereka semua berniaga sejak daripada dulu. Jadi disebabkan tu, rumah dan tanah tu dibangunkan dengan sangat cantik, terutama dekat kawasan rumah. Rumahnya memang cukup besar, walaupun rumah kayu, tapi kalau dilihat daripada luar memang nampak mewahnya, dengan biliknya yang ada dekat dalam rumah tu lebih daripada 6 bilik. Ada bilik orang gaji dan ada juga bilik tukang kebun. Walaupun pada waktu tu kebanyakan daripada orang-orang Melayu masih lagi bekerja di kebun. Tapi keluarga ni memang ada ekonomi yang sangat kukuh mengikut kata Pakcik Halim.
Jadi banyaklah cubaan-cubaan orang untuk masuk ke dalam rumah ni untuk merompak. Di antara orang yang merompak tu kebanyakannya semua tidak berjaya untuk keluar daripada rumah tu. Dalam satu kejadian rompakan, sewaktu tu semua orang tidur, tak sedar diri. Mungkin sebab telah dipukau atau dibuat sesuatu lah dengan si perompak-perompak tadi. Tapi bila besok paginya, bila semua orang tengah bangun nak sembahyang subuh, terkejut masing-masing bila ada orang yang merayau-rayau dekat dalam rumah. Dan bila ditangkap, ditanya oleh atuk Pakcik Hussein, dia bagi tahu dia tak boleh keluar daripada dalam rumah tu. Bukan seorang tapi bertiga. Kerana ke mana saja mereka pergi, mereka akan terserempak dengan jelmaan lelaki harimau. Kadang-kadang badannya harimau, kepalanya lelaki. Salah, kepalanya manusia. Dan kadang-kadang badannya manusia dan kepalanya bertukar menjadi kepala harimau. Dan benda tu mengekori sepanjang malam sewaktu ketiga-tiga perompak tu ada dekat situ. Sampaikan mereka semua jadi penat dan tak berjaya nak keluar daripada rumah. Jadi fahamlah rumah itu sebenarnya ada penjaganya. Walaupun macam tu, si atuk ni tadi anggap benda tu sebagai sampingan. Bukanlah benda yang perlu dipuja-puja. Kalau dia nak duduk sini, biarlah. Asalkan dia tak mengganggu amal ibadah orang rumah ni. Jadi itu adalah antara cerita yang paling popular dalam kalangan keluarga. Orang tak boleh keluar daripada rumah. Dan bukan sekali, banyak kali terjadi kejadian ini. Tapi yang nak ceritakannya, pada satu hari tu, ada satu orang lelaki yang datang tiba-tiba ke rumah tu. Dia mengaku sebagai waris kepada lelaki harimau. Bila ditanya susur galurnya, memang ada kaitan dengan tuan punya asal tanah tu. Tapi kaitannya tidak begitu rapat, agak jauh juga. Jadi bila ditanya apa tujuan dia datang dekat sini, dia kata dia nak ambil semula tanah dengan rumah ni sebab itu arahan daripada saka harimau yang ada duduk dekat situ. Bila dengar macam tu, agak pelik jugalah. Mana boleh ambil sebarangan. Yang tanah ni sudah dibeli termasuk dengan rumah. Takkanlah tiba-tiba nak bagi orang lain. Boleh dia kata nak dapatkan tanah dengan rumah ni. Dengan syarat kamu kena bayarlah sejumlah wang supaya saya boleh serahkan tanah dengan rumah ni pada kamu. Tidak pedulinya. Lagi dia marah. Dia kata benda ni adalah kaitan dengan harta-harta keluarga dia. Waktu tanah dengan rumah ni dijual bukan atas persetujuan semua orang, termasuk tidak dipersetujui oleh pemegang saka ini. Tapi bila atuk Pakcik Halim cakap itu tak relevan, itu tak boleh dijadikan alasan. Sebab penjualan beli tu memang dah berlaku. Tak dulit dia mengamuk-ngamuk pada hari tu. Dia kata dia akan tuntut bela. Selagi keluarga ni tak keluar daripada rumah tu, selagi tu saka tu akan datang menghantui orang-orang yang ada dekat dalam rumah. Bila dengar ugutan daripada orang yang macam separuh nak tak berapa nak betul ni, rasa takut jugalah kata atuk. Atuk tu cerita, dia rasa takut jugalah kan. Jadi dalam keadaan macam tu terpaksalah cari seseorang yang boleh dijadikan sandaran. Dengan kata lain, boleh dijadikan pertolongan. Jadi jumpalah dia dengan beberapa orang alim, imam yang ada dekat kampung tu. Si atuk ni tadi menceritakanlah apa yang dia hadapi. Tapi orang-orang imam-imam dan juga ustaz-ustaz yang ada dekat kampung tu pada waktu tu bagi tahu jangan hiraukan, buat tak tahu aja. Pada satu hari itu, waktu semua orang tengah tidur malam, semua orang balik kampung sebab ada kenduri doa selamat. Jadi cucu, cicit, anak-anak semua berkumpul dekat rumah tu. Muat semua orang tidur dekat dalam rumah tu. Tengah-tengah dia orang tidur, tiba-tiba dengar bunyi cakaran harimau. Ingatkan ia adalah sebagai cakaran-cakaran kucing aja yang comel-comel, tak ada. Tapi bunyi cakaran tu berpanjangan sepanjang malam, bermula daripada 12:30 malam sampai nak menjejak kedua pagi. Benda tu dapat mencabar kesabaran si atuk tadi. Jadi si atuk dengan beberapa orang anaknya yang memang dah besar-besar lah pada waktu tu kan, dah ada cucu. Jadi turun daripada rumah. Mengikut kata Pakcik Halim, sewaktu mereka turun daripada rumah, jam menunjukkan pukul 1 pagi. Jadi
agak menakutkan juga sebab di kawasan depan rumah tu memang gelap gulita, tak nampak apa-apa. Melalui lubang-lubang yang Pak Cik Halim ni intai, nampak betul-betul atuk pakcik-pakciknya berhadapan dengan seekor harimau berkepala manusia. Dan apa yang Pak Cik Halim nampak, si atuk tadi berinteraksi dengan saka harimau. Apa yang dibualkan tak dapat dipastikan pada waktu tu. Tapi selepas beberapa minit perbualan di antara atuk pakcik-pakciknya dengan saka harimau tadi, dan saka harimau tu hilang. Mengikut kata Pak Cik Halim, bentuk saka harimau tu, dia muncul pada waktu tu adalah badan harimau kepala manusia, dan kepala dia betul-betul memang manusia, bukan kepala manusia yang sengit-mengit. Tak, memang betul-betul. Kalau waktu tu dia kata harimau tu tengah duduk, dia jilat-jilat tangan dia, yang jilat tu adalah jilat lidah manusia. Jadi benda tu bukan benda yang daripada binatang, ia adalah gabungan daripada manusia dan juga harimau. Jadi bila dah habis diorang buat perbualan tu, atuk pun masuk dekat dalam rumah sebab saka harimau tu dah hilang. Jadi si nenek ni tadi dengan anak-anak yang lain pun bertanyalah dengan si atuk apa yang dia bualkan. Atuk tu cakap benda tu boleh cakap Melayu. Maksudnya boleh cakap. Jadi benda tu cakap memang dia ni adalah penjaga rumah dengan tanah ni. Tapi sejak akhir-akhir ni ada darah keturunan yang membela dia pada satu masa dulu, seru-seru dia dengan mentera-mentera tertentu. Dia kata dia tu adalah makhluk yang berupa jin dan dia adalah benda yang beragama Islam. Tapi bila diseru-seru macam tu, dia tak boleh nak buat apa-apa. Dia seperti boneka yang diarahkan untuk mengganggu keluarga ni. Dan atuk tu berinteraksi lah. Minta maaf sangat-sangat. Dia kata, kami tak akan kerjasama dengan makhluk alam sebelah dan kami tak akan tunduk dengan apa pun yang diminta. Jadi, makhluk yang serupa dengan harimau tadi, dia bersetuju dengan apa yang dicakapkan oleh si atuk tadi. Ni jenis makhluk yang faham bahasa lah. Yang mungkin, kan kadang-kadang ada yang bunian, ada yang jin beragama kan. Jadi ini mungkin yang faham bahasa dan dia pun hilang. Tapi esok paginya, bila dah tahu benda tu jadi macam tu, si orang yang tadinya mengugut-ngugut, yang mengatakan nak mengganggu ketenteraman keluarga ni, datang ke rumah tu dengan bawa parang. Seolah-olah nak menebas, nak memotong kepala. Dia harapkan, dia paksa si atuk dan keluarganya keluar daripada rumah dengan tanah sebab dia nak tanah tu, sebab dialah waris kepada saka harimau tu. Atuk tu cakap, kalau kau nak, kau ambil lah saka harimau tu. Siapa nak saka harimau? Tapi dia kata saka harimau tu tak nak pergi daripada situ, daripada tanah, sebab itu memang sudah perjanjiannya. Kesudahan daripadanya, akhirnya perkara ini direportkan kepada polis. Pihak polis jelaskan rupanya lelaki ni memang dah lama agak tak berapa nak siomam mengikut kata keluarga dia. Tapi mujur tak jadi apa-apa, tak jadi kecederaan jiwa. Ada satu hari tu Halim balik kampung sebabnya ada kenduri potong sunat. Potong sunat. Ada kenduri sunat lah. Ada di kalangan sepupu-sepupu dia yang berpangkat-pangkat abang-abang sepupu nak bersunat ramai-ramai dekat rumah atuk tu. Jadi rumah atuk yang sama ni. Jadi Halim pun dengan keluarga dia yang duduk dekat Kuala Lumpur, baliklah naik kereta pada waktu tu. Keluarga dia ni agak mewah jugalah. Jadi baliklah ke Kuala Kelawang untuk menyaksikanlah upacara sunat beramai-ramai abang-abang sepupu. Jadi di antara abang-abang sepupu tu ada seorang abang sepupu yang paling besar dan yang paling berani di antara semuanya. Dan selepas habis upacara sunat, ramailah abang-abang sepupu ni yang duk terbaring dekat kawasan ruang tamu rumah kampung tu, dengan masing-masingnya kainnya telah disangkutkan dekat bumbung. Boleh faham boleh bayangkan. Jadi pada satu hari, dua hari mereka tak dibenarkan untuk bergerak. Tapi bila hari ketiga, abang yang cerita tadi tu, yang paling besar tadi tu, dia dah mula turun tanah. Wah, dia main bola. Sambil main bola, sambil memegang kain. Dia punya gigih sangat nak main bola tu. Sebab dia kata boring dah berjalan. Banyak hari tak berjalan. Duduk terbaring dekat katil.
Jadi bila pada malamnya, bila dah siang tu main bola, malamnya dah jadi penat lah kan. Jadi pada malam tu entah macam mana, tiba-tiba si abang tu nak terkencing. Jadi dia pun kejutkanlah si Halim ni. Sebab pada waktu tu Halim yang paling dekat tidur dengan dia, dekat kawasan ruang tamu tu. Dia kejutlah Halim. Dia kata dia nak pergi buang air. Dia kata okey, tak ada masalah lah. Tapi bilik air yang ada sekarang adalah bilik air yang terletaknya di luar rumah. Sebab bilik air tu memang bersebelahan dengan telaga, perigi. Jadi nak pergi seorang-seorang agak takut. Sebab itulah dia ajak adik sepupu dia untuk temankan. Adik sepupu ni pula yang paling tak kisah, yang lain pula banyak songeh kan. Jadi bila dah macam tu, mereka berdua pun keluarlah daripada rumah. Si abang ni tadi yang bersunat tadi tu masih lagi memegang kain untuk mengelakkan kainnya melekat dekat kawasan tempat pembedahan tu, tempat sunat tu yang baru lepas kena potong tu. Jarak di antara rumah dengan bilik air ni tak berapa jauh sangat, tapi agak menyeramkan jugalah turun malam-malam. Jadi bila diorang turun pergi bilik air, sampai dekat bilik air, si abang pun masuklah dalam bilik air. Halim tunggulah dekat luar. Lepas dah habis buang air tu, Halim si abang ni tadi keluar daripada bilik air. Dia tanyalah dengan Halim, kau ada nampak tak kepala harimau? Pandai pula dia nak menakutkan orang. Halim kata, janganlah cakap, kita ni dah lah ada dekat luar. Lepas tu kau panggil-panggil pula. Kau kalau nanti tiba-tiba dia memuncul dekatkan diri depan kita, tak ke huru-hara jadinya. Jadi abang tu pun gelak-gelak. Habis abang tu gelak, depan Halim ada harimau tu. Tapi kali ini bentuknya badan dia manusia, macam seorang lelaki yang pakai baju Melayu dan bersamping semua. Tapi muka dia muka harimau. Bukan kepala dia harimau. Muka dia muka harimau. Dengan misainya, dengan telinganya. Mungkin pada waktu sekarang bentuk tu taklah menakutkan. Tapi sebab dah banyak makeup-makeup yang lebih menakutkan daripada tu kan. Tapi pada waktu tu itu cukup menakutkan. Bila mereka berdiri depan betul-betul makhluk yang dikatakan selamanya dikatakan penunggu tempat rumah diorang. Dan hanya cakap-cakap orang aja selama ni. Tapi kali ini benda itu betul-betul muncul dekat depan mereka berdua. Menyebabkan si abang ni tadi lari selamatkan diri sambil pegang kain supaya kain tu tak melekat dekat tempat dia potong tu. Tinggalkan Halim sorang-sorang dekat depan makhluk tu. Halim kata pada waktu tu dia tak tahu nak buat apa. Dia hanya pandang je makhluk tu. Tapi mujur makhluk tu tak buat apa-apa. Dan dia berlalu pergi masuk dekat dalam kawasan kebun getah yang ada dekat sebelah rumah. Waktu tu baru dia sedar yang dia nampak benda yang selalunya orang perkatakan. Habis je macam tu dia pun berlari masuk rumah. Sampai dekat rumah dia menangis-nangis. Sebab dia terlalu ketakutan. Bila dah macam tu semua ahli keluarga terbangunlah. Tanya apa yang berlaku. Sah-sahlah si abang tu kena marah. Sebab pertama dia pergi seru. Yang kedua dia tinggalkan adik sepupu duk tercongok depan dekat bilik air, duk depan makhluk harimau tu. Kesan daripada peristiwa tu, sejak daripada tu memang mereka berdua tak berani nak keluar daripada rumah bila menjelang malam. Takut terserempak sekali lagi dengan makhluk tu. Selang beberapa tahun daripada peristiwa tu, ada berlaku satu peristiwa lagi. Tapi peristiwa kali ini sangat menyedihkan sebab atuk kepada Pak Cik Halim meninggal dunia. Jadi ramailah orang kampung datang untuk melawat dan juga memberi salam takziah. Jadi disebabkan tu ramailah ahli keluarga yang berkumpul dekat rumah tu pada malam tu. Kenduri arwah dibuat selama 3 malam untuk memperingati almarhum. Pada malam yang ketiga berlaku satu peristiwa yang cukup menegangkan. Bila tiba-tiba sewaktu orang tengah berselawat, membaca tazkirah semualah, ayat-ayat Quran, habis-habis je mereka semua dengar ngauman daripada harimau yang ada di tepi rumah di kawasan pokok getah. Waktu tu pada awalnya mereka ingatkan itu adalah harimau betul. Sebab cara ngauman tu memang cukup real. Tapi selepas beberapa ketika, makhluk tu muncul dekat tangga kawasan rumah. Dan dia muncul dalam bentuk separuh binatang dan berkepala manusia. Iaitu harimau lah kan. Jadi bila dah macam tu, keadaan dalam waktu majlis bacaan Yasin tu agak huru-hara. Sebab
tak tahu macam mana nak uruskan bila muncul benda alah ni macam ni. Tapi pada waktu tu mujurlah ada orang-orang tua yang memang tahu tentang asal usul keturunan dan susur galur kepada harimau ni. Ditambah pula ada keturunan harimau ni, maksudnya orang yang membela harimau ni, orang yang terdahulu, cucu cicitnya ada dekat dalam majlis. Jadi telah dibaca beberapa mentera oleh cucu susur galur kepada pembela harimau tu dan disemburkan kepada harimau, harimau tu hilang. Waktu tu boleh dikatakan semua orang kampung tahu tentang peristiwa ni. Walaupun dia muncul hanyalah seketika, tapi memang cukup memberi kesan. Ada yang kata disebabkan kematian ni dia muncul untuk memberi penghormatan. Ada juga yang cakap dia muncul adalah kerana tuannya ataupun orang yang selalu yang menjaga tanah tempat dia tinggal sudah pun meninggal dunia. Sebab itu dia memunculkan diri untuk memberitahu bahawa orang yang menggantikan tempat atuk ni tadi, yang menjaga tanah ni, mestilah orang yang tahu tentang kewujudannya. Tapi benda tu menjadi peristiwa seimbas lalu. Sebab setakat itu je lah cerita je. Dan bahagian terakhir cerita ni adalah apabila Halim dan keluarganya pindah ke kampung. Kenapa? Sebabnya ayah Halim adalah anak antara lelaki yang tua. Dia ditugaskan untuk menguruskan ladang-ladang dan tanah termasuk rumah tu sekali. Kalau tidak ditinggal, tak dipindahkan daripada KL ke rumah tu, akan bermaksud rumah tu akan kosong. Walaupun ada nenek dia, tapi nenek dia tinggal seorang-seorang dekat rumah tu, keselamatannya tak terjamin. Jadi keluarga ni pindah daripada KL ke kampung dan Halim tinggal dekat rumah tu. Walaupun dia tahu rumah tu ada penjaganya, tapi dia tak pernah rasa takut. Sebab sepanjang atuk nenek dia dan ayah, pakcik-pakcik dia duduk dekat situ, tak ada seorang pun yang pernah kena gigit dengan makhluk tu. Dia hanya muncul sekali-sekala. Pada satu malam tu, Halim tengah mengulang kaji pelajaran. Dia dah nak menghadapi peperiksaan besar pada waktu tu, peperiksaan SPM ke lebih kurang macam tu lah. Jadi dia pun belajar sampailah ke tengah malam. Tujuannya adalah untuk mendapat ulang kaji yang lebih lah kan. Sebenarnya dia dalam berani dengan tak berani untuk mengulang kaji. Tengah-tengah malam pula tu. Sebab memang selalu dia dengar benda yang berjalan di sekitar rumah. Dan dia tahu benda yang berjalan tu adalah makhluk tu. Sebab tak ada orang yang akan berjalan keliling rumah melebihi pukul 12 malam selain daripada pencuri. Tapi tak pernah ada pencuri yang berjaya keluar daripada rumah kalau mereka berjaya masuk. Jadi malam tu dia pun study lah, belajarlah sampai ke tengah malam. Tengah-tengah dia belajar tu, tiba-tiba ada satu ketukan datangnya daripada tingkap. Tapi dia ambil keputusan untuk tidak buka tingkap tu. Sebabnya dia tahu yang ketuk tu adalah makhluk tu. Ketukan tu tidak berhenti sampai ke setakat itu je. Dan dia berlanjutan sampai sepanjang malam sewaktu Halim mengulang kaji pelajaran. Tapi bukan hari tu je. Selang 2-3 hari ketukan tu datang lagi. Diceritakan benda ni kepada nenek dia dan juga kepada atuk kepada mak dengan bapak dia. Mereka menasihatkan Halim supaya biarkan benda tu mengetuk. Cuma nenek ada cakap, kalau kau berani, kau bukalah tingkap tu. Kau tengoklah siapa yang ketuk. Kalau betul tok harimau, kau berboraklah dengan dia. Jadi pada satu malam tu, entah macam mana, ada keberanian lah untuk Halim melihat siapa yang memberikan ketukan tu. Ditunggulah ketukan tu sepanjang malam tu. Bila jam menunjukkan pukul 12 malam dan sewaktu tu dia masih lagi tengah mengulang kaji pelajaran, tiba-tiba ketukan tu datang. Cukup 3 kali ketukan tu datang, diketuk, terus Halim buka tingkap. Pada waktu tu memang betul yang berada depan dia adalah badan harimau kepala manusia. Dia tanya, Halim tanya dengan benda tu, kenapa datang sini? Dia jawab, Tok sekadar untuk temankan kau. Tok tahu kau tengah belajar. Jadi Tok tak nak kau rasa ngantuk. Tok tak nak kau rasa takut. Kau mesti tahu Tok jaga rumah ni. Walau apa-apa berlaku, Tok ada dekat sini. Kalau kau nak apa-apa,
Kau seru Tok. Tok ada datang dekat sini. Bila Tok tu cakap macam tu, lagi sekali Halim tergamam. Betul-betul yang sebelum ni orang cakap benda tu boleh cakap bahasa Melayu, maksudnya boleh cakap macam manusia. Dia ingatkan benda tu secakap dongeng-dongeng. Sebab yang peristiwa pertama tu, waktu tu berlaku waktu dia masih kecil lagi kan. Tapi kali ni dia dah berumur 17 tahun. Dia bercakap dengan manusia yang separuh harimau. Antara mimpi dengan tak berapa mimpi. Betul ke? Kalau aku cerita kat orang lain ni mesti ingat aku gila. Jadi dia diam aja. Cumanya selepas habis Tok tu cakap, dia pun cakap terima kasih Tok. Dia pun tutup tingkap. Dia pun diam aja. Nak tahulah nak apa perasaan yang dirasa pada waktu tu. Nak kata takut tidak, nak kata kagum pun tidak. Jadi dia ambil keputusan untuk tidur pada malam tu. Besok pagi dia ceritakan benda ni pada nenek dia. Rupanya nenek dia cakap sepanjang mereka suami isteri duduk dekat rumah tu, banyak kali lelaki harimau ni munculkan diri. Dan banyak kali juga atuk dengan nenek berborak-borak dengan makhluk harimau tu. Termasuk tanya-tanya apakah sejarah daripada tempat ni, dulu tempat ni apa. Ada kata dulu kawasan ni ada istana, ada orang kaya. Dia ceritalah berborak-borak dengan makhluk tu. Rupanya hubungan atuk dengan nenek ni dengan makhluk harimau ni dah lama terjalin. Sebab itu dia datang menunjukkan kesedihan sewaktu si atuk meninggal. Dan sewaktu nenek meninggal, sekali lagi lelaki harimau ni munculkan diri. Tapi kali ini dia memunculkan diri di kawasan belukar yang gelap. Maksudnya kawasan sebelah rumah tu ada belukar, dekat situ dia muncul. Orang bertanya kenapa dia tak muncul seperti sewaktu atuk meninggal, muncul dekat tangga sewaktu orang tengah baca surah-surah Yasin. Tapi mengikut pandangan ramai orang, kenapa dia tak muncul dekat muka tangga, hanya muncul dalam kawasan semak adalah kerana dia nak mengucapkan selamat tinggal. Orang yang dia jaga selama ni, kedua-duanya sudah meninggal. Jadi sejak daripada tu, tak pernah lagi ada kemunculan lelaki harimau dekat kawasan rumah tu. Sampailah selepas puluhan tahun selepas tu, rumah tu pun dirobohkan dan tanah tu dijual pada orang lain. Sejak daripada tu memang tak pernah lagi ada kemunculan lelaki harimau. Ada yang kata lelaki harimau tu adalah sejenis jin yang boleh berinteraksi dan boleh berbual dan diajak berbincang. Dia bukanlah jenis-jenis yang liar. Tapi kenangan dengan lelaki harimau ni sampai sekarang menjadi ingatan pada Pakcik Halim yang sekarang ni pun dah berumur 64 tahun. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Terima kasih juga pada Pakcik Halim sebab hantarkan cerita ni melalui email. Jadi cerita ni memang cukup menarik walaupun tidak seram, tapi kita tahu bukan semua makhluk alam sebelah tu jahat. Ada di antara mereka yang beragama dan boleh diajak berbincang. Tapi itulah, mereka dah hidup ratusan tahun. Kadang-kadang apa yang mereka cakap kita jangan percaya 100%. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita abang kali ini. Hari ni tak ada ucapan hari jadi, abang selang besok baru ada. Pada siapa yang nak dapatkan perapan sate, sambal lara dan juga coklat moist, masih lagi abang letakkan linknya di bawah setiap video. Boleh tekan dan boleh dapatkan. Hingga berjumpa lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.